Okey, kelas. Sekarang dekat dalam akar kita ini, akar rambut yang pertama ni dah banyak dah pula air. Ni keupayaan air tinggi untuk yang pertama ni. So bila yang ni tinggi, kita bandingkan dengan yang kedua ni. Yang ni, yang dekat sekitar dia ni. Okey. Yang kat sekitar dia ni tekanan keupayaan air dia rendah berbanding dengan yang mula-mula akar rambut ni. Jadi bila tekanan air rendah di sini ataupun tekanan osmosis lah, kalau biasa kita guna tekanan osmosis ini rendah. Tekanan osmosis bukan rendah, tekanan osmosis tinggi. Bila keupayaan air, awak ingat keupayaan air rendah sama dengan tekanan osmosis tinggi. Jadi air akan bergerak masuk dari kawasan yang keupayaan air tinggi ke keupayaan air rendah. Jadi air akan gerak lah ni. Daripada sini dia akan meresap masuk ke sini. Dia akan bergerak masuk ke sel yang seterusnya. Pada masa yang sama, apabila keupayaan air itu rendah, sebenarnya tekanan osmosis tinggi. Tekanan osmosis ni apa? Tekanan yang wujud apabila satu sel itu kurang air. Bila dia kurang air, tekanan osmosis dia tinggi. Jadi dia nakkan air. So, air daripada kawasan yang bertekanan osmosis rendah akan bergerak masuk ke kawasan yang bertekanan osmosis tinggi. Sebab tekanan osmosis tinggi ni dia nak air banyak. Jadi air akan bergerak lah. Dia akan bergerak daripada sini, lepas tu dia akan masuk kan. Sekarang ini, kalau awak tengok, bila kita bandingkan, yang ini, yang hijau ni, saya buat hijau pula dah. Ni, yang hijau ni pula, dia dah, sekarang yang ini keupayaan air dia pula, yang rendah. Ni dah banyak air dah ni. Ni dah jadi banyak air dah ni. Air dah banyak. So, dia akan gerak sampai benda tu dia akan berlaku sehinggalah ke vessel xylem. Masuk sampai sini. Akibat daripada perbezaan tekanan osmosis. Ataupun perbezaan keupayaan air. Jadi, dia akan gerak daripada sel yang sel rambut. Dia masuk ke sel yang sebelah dia. Akibat daripada perbezaan keupayaan air tadi. Jadi, dia akan gerak masuk daripada kawasan air yang keupayaan air yang tinggi, dia akan gerak ke kawasan sel yang mempunyai keupayaan air yang rendah. Sekarang sel yang keupayaan air rendah tadi dah jadi tinggi sebab air dah masuk. Sebelah sel dia pula jadi rendah. Kita banding macam tu kan. Jadi dia akan gerak-gerak sampailah ke xylem. Okey, bila dah sampai dekat xylem, yang ini ni apa yang berlaku adalah dia akan ada nak naik ke atas pula. Bila berkaitan dengan dia nak daripada bahagian bawah nak naik ke atas, dia akan melibatkan tekanan kapilari, tindakan kapilari pula. So kat sini semua yang berlaku daripada selepas saja dia masuk dekat dalam akar rambut yang pertama sehinggalah dia bergerak ke xylem. Yang ini kita panggil sebagai tekanan akar. Yang ini dia nak masuk mula-mula, yang ini melibatkan osmosis. Prosesnya osmosis. Lepas tu daripada satu sel ke sel yang lain, kita panggil sebagai tekanan akar. Tekanan akar ni wujud disebabkan oleh perbezaan keupayaan air antara sel-sel dalam akar tu. Dan juga bila dia beza keupayaan air, dia sebenarnya menghasilkan perbezaan dalam tekanan osmosis air dekat dalam akar tu. Sebab itulah dia jadi tekanan akar. Okey, so dia akan bergeraklah daripada epidermis kepada korteks, korteks pergi sampai ke endodermis. Okey, lepas tu satu benda yang awak kena tahu, kalau dalam buku teks awak ada muka surat 81 ni. Dalam muka surat 81 tu dia ada sentuh sikit tentang laluan apoplas dengan laluan simplas. Okey, laluan apoplas ni
apoplas ni dia dia laluan yang kat luar. Dekat dinding. Melalui dinding. Awak tengok ni yang pink ni. Ni kan, yang pink ni. Ni dia lalui dinding. Dinding. Dia melalui gentian selulosa yang ada pada dinding. Okay, tapi bila sampai dekat Caspian Strip ni, tiup Caspian ni, jalur Caspian ni, dia tak terlap air. So dia kena masuk, dia tak boleh masuk. Dia kena masuk dan ikut Simpoplas pula sekejap. Lepas tu dia akan balik semula kepada Apoplas. Okay, dia akan masuk dia akan lalu Simpoplas lah, sebab dia masuk dekat dalam. Dia tak guna dekat tepi-tepi tu, sebab dia tidak terlap kepada air. So itu Apoplas, laluan Apoplas. Untuk laluan simplastik pula, laluan simplas ni dia lalu sitoplasma. S untuk sitoplasma. So maksudnya dia lalu kot tengah, kot dalam sel. Dia gerak merentasi satu sel semua, sampailah ke saloxylem, bekas vaskular kan. So itu laluan untuk simplas. Laluan untuk apoplas dia lalu ikut gentian selulosa yang ada pada dinding sel. Sel akar, lepas tu sel epidermis, sel korteks, sel endodermis semualah, sampailah ke xylem. Okay, so itu awak kena ingat tentang tu lah. So dekat dalam saya punya slide ni pun awak boleh tengok ada dia punya nota lah, tekanan akar ni kan. Kalau awak tengok tekanan akar tu yang tadi tu lah. So kalau tekanan akar tu yang penting sekali awak boleh terangkan menggunakan keupayaan air. Kalau ikut dalam buku teks awak, dia guna keupayaan air rendah, keupayaan air tinggi kan. Awak juga boleh menggunakan perkataan ni hipotonik. Kita nak bandingkan air tanah tu hipotonik kepada kepekatan subsel akar rambut. So disebabkan itu molekul air boleh meresap daripada tanah ke akar rambut secara osmosis. So jadi sel korteks dekat sebelah dekat sebelah sel akar rambut tu pun dia akan jadi lain bila dah air masuk ke dalam akar rambut tu kan. So macam saya cakap tadi, kita boleh guna perkataan tekanan osmosis pada sel yang dekat sel korteks ni, dekat sini ni lebih tinggi. Ni kan, sel korteks ni dia akan lebih tinggi daripada dekat dalam sel akar. So air bergerak daripada kawasan yang tekanan osmosis rendah ke kawasan tekanan osmosis tinggi. So meresap secara osmosis lah daripada sel akar rambut ke sel korteks. Seterusnya air akan meresap dari sel korteks tersebut ke sel korteks yang lain secara osmosis sehinggalah ke vasa xylem. Macam saya terangkan tadi, dia disebabkan oleh perbezaan keupayaan air yang menyebabkan tekanan osmosis dekat dalam sel, antara sel tu jadi berubah. Daripada mula-mula kurang, daripada kat luar mula-mula banyak air, sel rambut sikit air, keupayaan air rendah, air masuk. Lepas tu sel sebelah akar rambut tu, keupayaan air rendah, yang dalam akar rambut tu dah tinggi, masuk ke meresap secara osmosis masuk ke dalam yang sebelah, sampailah ke tengah-tengah ni. Okay, so air akan bergerak melalui akar rambut dan sel-sel korteks akan melalui proses osmosis. Sel-sel ini menjadi segah dan tekanan osmosis dihasilkan. So tekanan osmosis ini sebenarnya mewujudkan tekanan akar menolak air dan garam mineral ke dalam vasa xylem dan naik ke atas akar sehingga ke vasa xylem batang. Okay, so kita akan sambung lagi lepas ni.